Sirih berlipat terletak rendah, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, madanan bicara. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam martabatkan budaya membaca dan salam sekolahku sejahtera. Bersyukur saya kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya, maka dapatlah saya bermada di sini dalam program meresensi buku bagi nilam peringkat daerah sekolah menengah. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Alia Sofia binti Mat Alizan Fikri yang merupakan seorang pelajar tingkatan 5 bagi kelas Aliran Agama dan Perniagaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kota Puteri 2. Buku menyimpan selawut ilmu. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Begitu jugalah saya yang sangat gemar membaca buku dengan menjadikan membaca buku sebagai hobi bagi menambah ilmu di dada kerana saya ingin menjadi seperti laut bodi tepian akal yang sekaligus akan menjadi contoh serta tokoh yang baik untuk diteladani remaja masa kini. Kerana apa gunanya kemenyan sebesar tungku kalau tidak dibakar? Kecerdasan minda jiwa dan raga, menulis buku setiap masa, nukilan indah dan berharga, itulah dia penulis berbahasa. Dayang Nur merupakan seorang pelajar lepasan ijazah kejuruteraan elektronik dan komputer. Beliau juga mempunyai 15 tahun pengalaman dalam bidang teknologi maklumat. Bukan itu sahaja, kepakarannya juga telah diilhamkan dalam bentuk penulisan. Kehebatan nukilannya telah membuatkan saya terinspirasi untuk meresensi sebuah buku yang bertajuk Di Sebalik Dinara. Penulis novel Di Sebalik Dinara ini ingin menyampaikan penceritaan tentang ketaksuban seseorang dalam mencipta teknologi sehingga melupakan nilai kemanusiaan dan etika dalam kehidupan. Sebelum bercerita lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan watak dan pewatakan yang terdapat dalam cerita ini. Antara watak-watak utamanya ialah Farisha, ialah anak kandung kepada Carl dan Marilyn ataupun Medina. Dia juga merupakan anak angkat keluarga Azrai, gadis berumur 26 tahun dan bekerja sebagai jurutera keselamatan teknologi dan maklumat. Carl pula ialah bapa kandung kepada Farisha, berbangsa Inggeris dan telah berkahwin dengan Marilyn ataupun Medina, seorang penyelidik teknologi dan telah mencipta Dinara. Seterusnya ialah Medina ataupun Marilyn, iaitu ibu kandung kepada Farisha, seorang wanita berketurunan Portugal, seorang yang sangat bijak dan hebat dalam bidang sains. Seterusnya ialah Shida. Shida ialah rakan serumah kepada Farisha, seorang graduan lepasan undang-undang dan kini seorang penulis mendapat tawaran untuk menulis rencana tentang Dinara. Seterusnya ialah Akram. Akram ialah pekerja di Softlab, seorang yang berpenampilan kemas dan segak. Seterusnya ialah Alia. Alia ialah pekerja lama di Softlab, merupakan sebuah cyborg ciptaan Carl dengan menggunakan tubuh bekas isterinya iaitu Rushmina. Mari kita pergi selanjutnya. Kisah novel ini bermula apabila watak Farisha menaiki kapal terbang ke Nusa Jaya ke KLIA. Di dalam penerbangan tersebut, dia berkenalan dengan Akram yang dalam diam mengambil DNA Farisha untuk diuji. Farisha yang ingin pulang ke rumah telah dihalang dengan sistem keselamatan yang baru dipasang oleh abangnya Azrai demi keselamatan Farisha dan Shida, rakan serumahnya. Farisha dan Rosman telah menghadiri ke sebuah simposium yang dijemput oleh Akram dan Akram menawarkan sebuah projek mini kepada mereka. Selepas beberapa hari, Farisha bersetuju untuk bekerjasama dalam projek tersebut. Akram memperkenalkan Dr. Maxi kepada Farisha di rumah kepunyaan Carl, penyelidik di Softlab. Carl kini terlantar sakit akibat parah dan projek Dinara terhenti dan Farisha telah ditugaskan untuk menggodam dan mengukuhkan sistem Dinara. Dr. Maxi mempunyai rancangan untuk menggunakan Farisha dan Shida sebagai rancangan sandaran. Rosman pula tidak dapat
bersama Farisha kerana menguruskan projek lain di Senawang. Keesokannya, Farisha telah dipukau oleh Alia berdasarkan arahan Dr. Maxi. Alia telah berkomunikasi dengan Carl untuk meminta pertolongan Farisha untuk menyelamatkan Dinara dalam keadaan bawah sedar. Seorang pekerja di Softlab bernama Medina tiba-tiba menghilangkan diri dan menjadi persoalan kepada Syida. Farisha pula yang cuba meneliti kontraknya di Softlab tiba-tiba mengalami sakit kepala dan memutuskan untuk pulang ke rumah Azrai yang terkena serangan jantung. Telah berterus terang kepada Farisha bahawa dia merupakan anak angkat kepada keluarga Azrai. Farisha pengsan di Softlab keesokan paginya dan Akram bertanyakan kepada Syida tentang penyakit yang dihadapi oleh Farisha. Dua orang pemuda iaitu Farid dan Amin telah menggunakan peranti ke atas Farisha untuk mendapatkan maklumat dalam fikiran Farisha di hospital. Akram menyusul kemudian dan mendapati kesihatan Farisha tidak memuaskan. Dr. Maxi mengarahkan Akram, Khairul Anwar dan Alia untuk menyediakan Syida sebagai pengganti Farisha. Keesokannya, Syida menjalani sesi bawah sedar untuk berkomunikasi dengan Carl, tetapi Dr. Maxi menghentikan sesi tersebut selepas Syida menunjukkan tindak balas di luar jangkaan. Farisha pula dihubungi oleh Mami di bawah sedar. Syida pula kemurungan dan mengurungkan diri di bilik Farisha. Di hospital, Azrai menceritakan kepada Farisha tentang ibu kandungnya. Selepas Farisha memberitahu tentang Mami menghubunginya di bawah sedar, Azrai terus membawa Farisha ke selatan. Di Softlab, Syida berhubung dengan Carl di bawah sedar dan Carl mengarahkan Farisha untuk dibawa ke situ kerana virus yang dimasukkan ke dalam Dinara akan diaktifkan lalu memusnahkan Dinara serta ribuan manusia. Farisha yang dalam perjalanan ke Kulai telah diculik Rosman dan Azrai. Tiba di Softlab dan keadaan menjadi tegang apabila Carl ataupun Syida mula menyanyikan dan Akram merayu kepada Dr. Maxi untuk mengembalikan Syida kerana Carl telah masuk ke dalam diri Syida. Mami ataupun Marilyn menceritakan perkara sebenar kepada Farisha. Carl berusaha untuk menghapuskan virus dalam Dinara walaupun keadaannya semakin merosot. Kedatangan Marilyn di Softlab telah membongkarkan segala persoalan. Carl kemudiannya mati dan mayatnya dibakar, tetapi Akram mendapati Syida berkelakuan aneh dan berpendapat bahawa Carl masih ada dalam diri Syida. Begitulah dia kisah di sebalik Dinara yang sangat unik dan membuatkan para pembaca kagum akan jalan penceritaannya. Seterusnya, mari saya terangkan beberapa nilai murni yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan seharian seperti nilai kegigihan yang ada pada diri Medina yang pernah digelar gila gigih untuk mencari anaknya setelah hilang akibat suaminya Carl. Seterusnya, nilai kerjasama yang ditunjukkan Rosman dan Farisha yang bekerjasama dalam membangunkan syarikat kongsi mereka iaitu Secure Shell. Kawan-kawan sekalian, jalan cerita sudah, nilai murni juga sudah. Kini tibalah masanya untuk berkongsi tentang pengajaran yang dapat kita teladani berdasarkan cerita di sebalik Dinara. Sebagai generasi yang mendepani arus kemodenan kini, kita seharusnya memanfaatkan teknologi dan sains dengan sebaiknya seperti Farisha yang menggunakan kepakarannya untuk keselamatan cyber. Justru itu, kita juga mestilah tabah menghadapi cabaran dan dugaan dalam kehidupan supaya segala masalah dapat diselesaikan dengan baik. Kini tibalah sudah ke hujung program resensi buku pada kali ini. 10 kaki melangkah pergi, izinkan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada penulis buku di sebalik Dinara iaitu Dayang Nur kerana telah mewujudkan buku yang mampu memberikan pembaca inspirasi dan pengajaran untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Biji delima, biji selasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.